5 perkara anda perlu elak dalam pelaburan ASB Financing. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita kali ni. Sorry kalau dah lama tak buat video sebab hari tu laptop ada problem. Ni baru settle repair. Okay, untuk sesiapa yang baru je tengok video-video saya ataupun baru je jumpa channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe, like untuk setiap video dan juga tekan notification button tu supaya anda tidak terlepas dengan video-video yang akan datang. Okay, hari ni saya nak share 5 perkara anda perlu elak dalam pelaburan ASB Financing. Dan kelima-lima perkara ni dia berkait rapat dengan antara satu sama lain. Jadi apa yang kita tunggu? Let's go. Yang pertama, janganlah cancel ataupun surrender sijil ASBF anda terlalu awal. Contoh dia macam setahun hingga ke 3 tahun. Jangan awal sangat nak cancel. Kenapa? First, merugikan, tak ada untung. Dan kedua, ada shortfall. Apa itu shortfall? Means anda kena top up bila anda nak cancelkan sijil anda. Nak cancel pun kena top up duit sendiri. So rugilah. Mesti ada yang tanya apa itu shortfall kan? Okey, penjelasan mudah dia macam ni lah. Katakan apply sijil ASBF 100,000. Lepas tu ada takaful pula kan, ada penambahan. Let's say takaful tu 4,000. So total amount pembiayaan adalah 104,000. 104,000 ni lah total cost of financing ataupun jumlah pembiayaan anda. Jadi yang 4,000 tadi tu, bank dah guna duit dia siap-siap untuk bayar dekat syarikat takaful untuk protect, untuk lindung sijil ASBF anda. Terjadi dia shortfall tu bila anda nak cancelkan sijil anda, baki pembiayaan kita lagi banyak daripada sijil ASBF kita. Sebagai contoh lah, pembiayaan kita adalah 104,000, sijil ASBF kita 100,000. So katakan lepas tahun anda nak cancel, baki pembiayaan anda daripada 104,000 tu, lepas tahun mungkin dia jadi dalam 103,000 ataupun 102,000. Lepas tu anda nak cancel, baki pembiayaan anda lagi banyak daripada nilai sijil anda, iaitu 100,000. Jadi anda kena top up balik, anda kena ganti balik, bayar dekat bank. Kira macam ganti rugi lah sebab bank dah dulukan duit dia kan, bayar untuk takaful tu. Jadi bila anda nak cancel, anda kena bayar balik dekat bank. So itulah maksud dia shortfall, sebagai contoh lah untuk pemahaman yang mudah. Yang kedua, jangan amalkan cancel sijil ASBF anda lepas tu buat baru. Cancel buat baru, cancel buat baru. Rugi. Kita punya keuntungan pun tak optimum, tak maksima. And lagi satu, bila kita dah buat setahun, 2 tahun, lepas tu kita nak cancel, kita nak buat baru kan, kita punya amount takaful tu akan bertambah, akan jadi lagi tinggi daripada yang sebelum kita buat tu. Sebab umur kita pun dah meningkat. Bila umur kita meningkat, takaful akan jadi lagi mahal tau. So bila takaful meningkat, installment kita akan jadi lagi mahal lah. So rugilah kalau macam tu. Katakan dah buat 50,000, lepas tu rasa tak cukup, nak jadikan dia 100,000, jangan cancel. Just tambah je lagi satu, sijil 50,000. Tak ada masalah pun nak sijil banyak-banyak pun, asalkan maksimum kita punya ASB ada RM200,000. Yang ketiga, jangan fokus semata-mata dekat cash value sahaja ataupun dividen sahaja. Kalau kita terlampau fokus dekat pulangan dividen semata-mata, nanti kita akan kecewa tau bila dividen rendah. Bila dividen rendah, pemikiran kita akan terganggu dan akan membuat kita rasa untuk cancel ataupun untuk surrender sijil ASBF kita. So bila dah jadi macam tu, susahlah kita nak kena cancel. Kalau baru buat setahun 2, nak kena tanggung shortfall lagi kan. Kita kena ingatlah sebenarnya keuntungan dekat ASBF ni bukan dekat dividen semata-mata. Kita juga ada pulangan prinsipal. Kita kena follow balik step yang konsultan anda dah bagi tahu ataupun saya dah bagi tahu. Bila dah jadi macam ni, kita kena fikir balik plan asal kita. Back to our plan. Kenapa kita buat ASBF ni? Kita buat ASBF ni untuk jangka masa panjang, untuk masa hadapan, untuk waktu-waktu tua nanti, ataupun untuk achieve, untuk capai satu-satu matlamat yang telah kita tetapkan masa kita nak buat ASBF hari tu. Yang keempat, elakkan guna teknik rolling. Kenapa? Sebab nanti kita akan terdedah dengan risiko-risiko pelaburan yang ada. Contoh dia, dividen rendah. Kalau dividen rendah, kita tak dapat nak gunakan dividen kita untuk cover, untuk membuat installment tahun seterusnya. Lagi teruk, bila tak dapat nak cover, kita kena top up duit sendiri, jadi rugilah. Next, kalau dividen tak rendah pun, dividen maintain je, dia akan jadi rugi dekat kita. Sebab kalau kita asyik guna dividen tu,
nilai sijil ASBF kita akan maintain je. Kalau apply 100,000, lepas tu anda buat rolling tiap-tiap tahun, setiap tahunlah nilai sijil anda akan jadi 100,000 je. Dia tak berkembang, dia tak berganda. Sia-sialah kalau buat ASBF tapi kita tidak memanfaatkan compounding effect. Compounding effect ni maksudnya berganda. Berganda dalam pelaburan ni sangat-sangat bagus. Sampaikan Albert Einstein pun ada kata, compound interest is the best invention the world has ever produced, and it also the eighth wonder of the world. Those who understand it earn it, those who doesn't pay it. Anda fikir balik, patut ke tidak anda buat rolling ni? Yang kelima, jangan over commit. Jangan buat ASBF melebihi kemampuan kewangan anda sendiri. Bila kita over commit, bila kita buat amount yang besar sampaikan kita tak mampu nak bayar, dia akan jadi satu tanggungan dekat kita. Tanggungan yang menjadi beban, sampaikan nak buat benda lain pun susah. Nak makan tak ada duit, nak kumpul duit kahwin pun susah. So kena susun balik. Sebelum buat tu, kita kena buat kira-kira ikut kemampuan anda sendiri. Overcommit ni lah merupakan salah satu sebab kenapa ramai yang cancel buat ASBF ni. Nampak okey buat amount yang besar, dapat pulangan yang besar, tapi diorang tak nampak komitmen yang diorang perlu tanggung. Sebab tu juga ramai yang kata ASBF ni tak elok sebab dia adalah satu komitmen dan juga loan yang kita kena bayar. Diorang beranggapan ASBF ni adalah satu bad loan. Sebenarnya adalah good loan. Dia menjadi bad loan sebab anda punya bad planning itu sendiri. Anda tidak merancang dengan betul dan anda terpaksa tanggung beban itu. Kalau tak mampu nak buat amount yang besar, tak apa. Buat yang kecil dulu tak apa. Nanti dah setahun dua ada rezeki lebih, nak tambah, boleh tambah. Tak ada pun masalah. Alright, itu dia 5 perkara yang anda perlu elak dalam pelaburan ASB financing. Jadi sebelum kita decide untuk buat ASB financing ni, kita kena buat kira-kira, kita kena buat planning supaya pada masa akan datang ASBF ni tidak menjadi satu beban untuk kita. Jadi kita dapat melabur dengan tenang dan juga dapat bayar installment tu setiap bulan tanpa mengusik dividen kita, supaya kita dapat memanfaatkan compounding effect tu, supaya nanti dividen kita dapat berganda dan pulangan kita akan dapat lagi banyak. Jangan lupa juga untuk tanya konsultan anda, rujuk dengan dia betul-betul macam mana cara yang sesuai untuk dapatkan pulangan yang lebih besar tapi mengikut kesesuaian kewangan anda. Okey, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk komen di bawah mengenai pandangan anda tentang 5 perkara yang telah saya share tadi. Jangan lupa untuk subscribe video saya, klik notification button supaya anda tidak terlepas dengan video-video yang akan datang. So kita jumpa next video, okey? Assalamualaikum, bye bye.